Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang dihormati Ustaz Syafiq, penerbit rancangan Tafaqquh Fiddin Radio IKIM, para pendengar Radio IKIM yang sentiasa mengikuti program ini. InsyaAllah kita akan teruskan pembacaan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah dalam bidang tauhid atau dalam bidang akidah. Dan dalam pertemuan yang lalu kita telah membincangkan tentang isu mukjizat, tentang isu tanda-tanda kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang karamah para aulia dan apakah beza di antara mukjizat karamat itu dan dengan perkara-perkara yang dizahirkan oleh Allah SWT pada golongan-golongan yang mendakwa kenabian, mendakwa kekaramatan dan sebagainya. Dan insyaAllah hari ini kita akan teruskan dengan teks yang menyebut, yang kembali membahaskan tentang sifat azali ataupun sifat perbuatan Allah SWT yang azali. Abu Hanifah menyebut, wa kana Allah Ta'ala khaliqan qabla an yakhluq wa raziqan qabla an yarzuq. Adalah Allah SWT itu pencipta, maha mencipta sebelum dia mencipta, bermakna sebelum sebarang penciptaan itu dizahirkan. Dan Allah SWT bersifat dengan sifat raziqan, pemberi rezeki, sebelum dia memberi rezeki kepada sesiapa. Penegasan ini amat penting. Pertama sekali dia menjelaskan tentang betapa sifat, zat, af'al dan nama Allah SWT itu semuanya azali. Dan azali ini bermaksud tiada awal baginya. Tiada awal baginya dengan maksud sesuatu perbuatan, sesuatu sifat yang ada pada Allah SWT itu bukan wujud kemudian. Bukan wujud pada Allah SWT itu kemudian setelah adanya penciptaan, setelah adanya makhluk dan sebagainya. Bahkan Allah SWT bersifat dengan segala sifat-sifat yang diajarkan oleh dia sendiri dalam Al-Quran. Semua sifat-sifat itu, semua perbuatan-perbuatan itu adalah azali. Dan Abu Hanifah menyatakan ataupun menyebut dua contoh di sini, khaliqan wa raziqan, sebagai pencipta dan yang memberi rezeki. Sifat mencipta, sifat memberi rezeki itu ada pada Allah SWT sejak azali lagi, sama seperti zat dia sejak azali lagi, dan sama seperti af'alnya sejak azali lagi dalam konteks sifat itu. Ini amat penting sebagaimana saya katakan tadi, sebab ada di sana golongan-golongan tertentu, khususnya golongan ahli falsafah, yang cuba mengaitkan dakwaan mereka tentang, misalnya ada golongan yang mengatakan bahawa alam ini qadim kerana Allah SWT itu maha mencipta, dan selagi ia mencipta, selagi ia bersifat dengan sifat mencipta, maka pastinya akan lahir ciptaan daripadanya, lahir makhluk daripadanya. Jadi oleh kerana Allah SWT itu maha mencipta semenjak azali lagi, maka ciptaannya juga pun azali. Oleh itu mereka mendakwa bahawa alam ini azali kerana ia dicipta oleh pencipta yang azali. Ini yang mereka salah faham tentang keazalian sifat itu. Dan bila Abu Hanifah menyatakan bahawa Allah SWT khaliqan qabla an yakhluq, ini secara jelas menafikan pandangan tersebut, kerana sebagaimana yang tegaskan oleh Abu Hanifah, Allah SWT itu bersifat dengan sifat mencipta, dan sifat itu azali, dan keazalian sifat itu tak semestinya menuntut wujudnya makhluk yang terlahir ataupun yang dilahirkan daripada aktiviti mencipta itu. Jadi ini secara jelas menegaskan, menolak mengkritik golongan ahli falsafah yang cuba kaitkan dengan pandangan mereka tentang alam ini qadim dengan sifat Allah SWT yang mereka akui juga sebagai sifat azali. Jadi penegasan ini menjelaskan, sebab kita tidak boleh bayangkan, kita tak boleh andaikan, tidak boleh
menyamakan sifat Allah SWT itu sebagaimana sifat makhluk. Seseorang makhluk, misalnya manusia, dia akan digelar sebagai guru apabila dia menjadi guru. Selagi dia belum menjadi guru, sebelum dia mengajar, dia tidak digelar sebagai guru. Itu dalam konteks manusia betul. Kita kaitkan sifat, nama dan af'al dia itu dengan apa yang dia buat. Namun dalam konteks Allah SWT, kita tak boleh memahami sedemikian. Sebab pertama sekali, Allah SWT Maha Pencipta, Allah SWT bukan makhluk, Allah SWT tak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Jadi mentafsirkan ataupun mengandaikan sifat-sifat Allah tu seperti sifat manusia dan mengaitkan aplikasi sifat itu sebagaimana aplikasi dalam konteks sifat manusia, itu adalah sesuatu yang berasaskan kejahilan, sesuatu yang jahil, sesuatu yang menunjukkan bahawa golongan yang memperkatakan sedemikian tidak kenal siapa Allah, tidak tahu membezakan di antara Allah SWT dengan makhluknya. Jadi penegasan ini amat penting walaupun ringkas, dan kita boleh kias daripada sifat yang disebut oleh Abu Hanifah ini kepada sifat-sifat lain yang kita baca, yang kita jumpa dalam perbahasan akidah yang disebut oleh Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Jadi wa kana Allah Ta'ala khaliqan qabla an yakhluqa wa raziqan qabla an yarzuq. Kemudian semua ini menunjukkan bahawa sifat, zat dan af'al Allah SWT itu azali, abadi, dan keazalian dan keabadian Allah SWT, sifat, zat dan af'al Allah SWT itu tidak berkait dengan makhluk. Dia tidak memberi kesan kepada azalinya makhluk yang diciptanya, ataupun sebaliknya dia menjadi sebab oleh kerana makhluk itu baru, maka sifat itu pun baru juga. Sebab itu kita tekankan daripada awal lagi ataupun dalam teks yang kita bacakan sebelum ini, bagaimana sifat Allah SWT itu qadim, bukan baharu, walaupun makhluk yang Allah cipta itu baharu. Jadi ini yang perlu kita imani dalam konteks hubungan di antara Allah dengan makhluk, Allah dengan perkara-perkara yang diciptakannya. Seterusnya Abu Hanifah menyebut, wallahu ta'ala yura fil akhirati wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannah bi'ayuni ru'usihim bila tashbihin wala kaifiyatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Ini pertama kali Abu Hanifah menyebut tentang isu bagaimana Allah SWT boleh dilihat di akhirat nanti. Dan ini kita tahu dalam Al-Quran ditegaskan bagaimana Allah SWT itu boleh dilihat. Allah SWT, umat Islam ataupun orang Islam yang berjaya, orang Islam yang mukmin akan melihat Allah SWT di akhirat nanti. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu dalam Quran disebut bagaimana kita akan melihat Allah SWT di akhirat nanti. Cuma persoalan tentang melihat Allah ini dibahaskan oleh para ulama kalam sebagai sebahagian daripada persoalan-persoalan mutasyabihat. Persoalan-persoalan yang tidak boleh kita bayangkan, kita fikirkan dengan akal kita, kita faham dengan akal kita. Ia kembali kepada hakikat-hakikat yang tak semuanya kita faham sekarang. Tetapi berdasarkan Al-Quran, kita perlu yakin bahawa suatu hari di akhirat nanti kita akan melihat Allah SWT. Wallahu ta'ala yura fil akhirah. Disebut sini bahawa Allah SWT itu akan dilihat di akhirat nanti, bukan di dunia. Kita akan melihat Allah SWT di akhirat dan bukan di dunia. Dan penegasan tentang akhirat ini juga penting kerana alam akhirat itu pastinya berbeza dengan alam dunia, dan perkara-perkara yang mustahil di dunia tak semestinya mustahil di akhirat nanti. Tambahan lagi apabila Al-Quran sendiri menegaskan bahawa kita akan melihat Allah, dan dalam hadis-hadis yang banyak juga Nabi menyebut tentang perkara ini,
bahawa umat Islam akan melihat Allah SWT, maka kita sebagai umat Islam perlu meyakini tentang hakikat ini, bahawa kita boleh melihat Allah SWT di akhirat nanti. Namun dalam menanggapi hakikat ini, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ia termasuk dalam persoalan-persoalan yang mutasyabihat, yang ada kaedah-kaedah tertentu yang kita perlu fahami, yang kita perlu pergunakan ataupun aplikasikan dalam memahami hakikat ini. Pertama sekali, kita yakin bahawa Allah SWT itu akan dilihat bukan di dunia tapi di akhirat. Dan disebut sini wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannah. Orang yang beriman akan melihat Allah SWT wa hum fil jannah. Di sini kita lihat ditegaskan orang yang akan melihatnya adalah orang yang beriman, dan kat mana dia akan melihat itu di dalam syurga. Bagaimana mereka melihat? Disebut bi'ayuni ru'usihim, dengan mata kepala mereka, dan kita tak boleh bayangkan macam mana kejadian melihat Allah itu berlaku di akhirat nanti, dan kita tak boleh nak bayangkan ataupun samakan dengan apa yang kita lihat sekarang di dunia ini. Sebab itu Abu Hanifah menyebut wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannati bi'ayuni ru'usihim bila tashbihin wala kaifiyah, tanpa sebarang penyamaan dan tanpa juga sebarang kaifiyah. Bagaimana perkara itu berlaku, kita tak boleh nak bayangkan sekarang, kita tak boleh nak samakan dengan apa yang kita lihat sekarang. Apabila seorang itu melihat sesuatu, dia menggunakan mata dia memerlukan objek itu perlulah sesuatu yang boleh dilihat dan ada melibatkan cahaya dan sebagainya. Itu dalam konteks dunia. Dalam konteks manusia melihat perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang material. Namun perkara ini tak boleh disamakan, tak boleh diumpamakan sebagaimana kita melihat Allah di akhirat nanti. Sebab itu suatu hakikat yang kita tidak akan faham kecuali apabila kita berada di sana. Cuma yang perlu kita yakini adalah kita akan melihat Allah SWT berasaskan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam sebuah hadis pernah disebut bagaimana Rasulullah pernah berkata, apabila ahli syurga itu masuk ke syurga, maka Allah SWT berkata kepada mereka, aturiduna syai'an azidulakum, apakah kamu hendaki sesuatu yang aku tambahkan lagi pada kamu setelah mereka menikmati segala nikmat-nikmat syurga itu? Maka ahli syurga menjawab, tidakkah kamu telah menjadikan wajah kami putih? Tidakkah kamu telah memasukkan kami ke dalam syurga dan kamu telah selamatkan kami dalam neraka? Itu semua adalah nikmat-nikmat yang besar yang ahli syurga terima. Dan mereka kata, kalau fayaqulu bala, maka Allah berkata subhanallah membalas ya. Kemudian Rasulullah menyebut, lalu Allah SWT membuka hijab fayanzuruna ila wajhillah, maka ahli syurga itu melihat kepada wajah Allah. Dan disifatkan di sini fama tau syai'an ahabbu ilaihim minan nazar ila rabbihim, tiada sesuatu pun yang lebih mereka sukai selain daripada melihat wajah Allah SWT, melihat kepada Allah SWT. Segala nikmat-nikmat yang diterima sebelum itu, terselamat daripada api neraka, mengecapi nikmat-nikmat yang ada dalam syurga dan sebagainya, itu dilihat sebagai kecil, sebagai tidak ternilai jika dibandingkan dengan nikmat melihat Allah SWT setelah Allah SWT membuka hijabnya. Jadi itu adalah antara hadis yang menyebut tentang betapa umat Islam itu akan melihat Allah SWT di akhirat nanti. Cuma yang penting sekarang ni dalam nak memahami tentang hakikat itu, sebagaimana yang kita sebut, ia perlu ditangani sebagai suatu daripada isu mutasyabihat yang kita kena berhati-hati supaya tidak terlibat dengan sebarang penyamaan, sebarang penyerupaan Allah SWT dengan makhluk. Hatta aktiviti melihat itu pun sekali kita tak boleh nak samakan dengan apa yang berlaku di dunia ini sebagaimana kita melihat sesuatu objek. Jadi
Abu Hanifah sebut bila tashbihin wala kaifiyatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Bahkan Abu Hanifah menambahkan lagi, tiada di antara hamba, tiada di antara Allah SWT dan hambanya itu masafah. Masafah ini jarak. Jadi jarak ini juga adalah suatu tanzih, maknanya tiada di antara Allah SWT dan hambanya itu jarak. Itu adalah suatu bentuk tanzih yang sebenarnya menafikan sebarang sifat jisim, sebarang sifat arah, sebarang sifat tempat bagi Allah SWT. Sebab biasanya bila kita menyebut adanya jarak, jadi sesuatu poin dengan satu poin lagi, satu perkara dengan satu perkara lagi, bila ada jarak di antara keduanya, dia menunjukkan antara perkara yang pertama dengan perkara kedua itu ada arah tertentu. Dan yang menghadapi dia ataupun perkara pertama dengan perkara kedua tadi, dia ada tempatnya. Barulah kita nampak di berapa jauh jarak di antara suatu perkara dengan satu perkara. Kan? Kemudian sesuatu yang bertempat itu pastinya dia adalah sesuatu yang berjisim. Jadi apabila Abu Hanifah menyebut wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah, tiada di antara Allah SWT dan hambanya itu jarak, ini juga adalah suatu penafian yang jelas bahawa Allah SWT itu tidak berjisim, tidak berarah, tiada arah, kiri, kanan, atas, bawah dan sebagainya, dan tidak juga bertempat. Berada di suatu tempat yang kita boleh ukur jarak di antara tempat kita dengan tempat yang dikatakan Allah SWT duduk di situ. Kan? Ini dinafikan berdasarkan kenyataan ini. Jadi secara jelas ditegaskan di sini bahawa Allah SWT boleh dilihat oleh umat Islam di akhirat nanti, dan hanya umat Islam yang beriman, hanya golongan yang mukmin sahaja yang boleh melihat, dan mereka akan melihat dengan mata kepala mereka tanpa sebarang tashbih dan tanpa sebarang kualiti tertentu yang menampakkan bagaimana perkara itu berlaku. Dan inilah yang disebut sebagai perkara yang mutasyabihat, yang kita perlu tangani secara yang berhati-hati agar kita tidak terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang mutasyabihat. Bahkan golongan macam Mu'tazilah, golongan seperti golongan Mu'tazilah, mereka menafikan ru'yah ini. Mereka menafikan bahawa kita boleh melihat, sebab mereka menyangka apabila sesuatu itu boleh dilihat, maka sesuatu itu mestilah perkara yang termasuk di dalam kategori perkara-perkara yang boleh lihat, iaitu benda, jisim dan sebagainya. Tapi kita katakan tadi bahawa perkara ini bukan berlaku di sini, ia berlaku di akhirat, dan pastinya alam di akhirat tak sama seperti alam ini. Dan apabila Allah SWT sendiri menegaskan dalam Al-Quran dan Nabi menyatakan dalam hadis bahawa umat Islam boleh melihat Allah SWT, maka kita perlu beriman, kita perlu mendokong pegangan ini, dan kita perlu berhati-hati supaya kita tidak menafikan apa yang telah disabitkan oleh nas Al-Quran dan hadis. Dan dalam masa sama juga, kita juga perlu berhati-hati, jangan sampai kita beriktikad bahawa Allah SWT itu berjisim, bertempat dan sebagainya, kerana itu adalah bersalahan dengan hakikat dan sifat tanzih Allah SWT daripada makhluk. Jadi ini penegasan yang ditegaskan oleh Abu Hanifah dalam memperkatakan tentang hakikat ru'yatullah, penglihatan ataupun kita melihat Allah di akhirat nanti. Itu adalah perbahasan ataupun teks yang menyebut tentang sifat Allah yang azali, dan bagaimana melihat Allah suatu yang pasti, suatu yang perlu diimani, suatu yang perlu diyakini berasaskan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Seterusnya Abu Hanifah menyebut tentang iman dan Islam. Apakah hakikat iman dan apakah hakikat Islam? Abu Hanifah menyatakan bahawa wal imanu huwal iqrar wat tasdiq. Ini kalau kita ingat dalam perbahasan awal teks hari itu telah disebut tentang apakah yang dikatakan sebagai iman, tasdiq, iqrar, amal dan sebagainya. Di sini dibawakan kaitan, didatangkan sekali lagi perbahasan tentang iman, tapi untuk dikaitkan kemudian dengan persoalan Islam. Apa kaitan iman dengan Islam? Iman sebagaimana diulangi, iqrar dan tasdiq. Iqrar dengan hati,
dan tasdik dengan lisan. Sebelum ini kita dah bahaskan bagaimana seseorang itu hanya akan dilihat sebagai beriman apabila dia memiliki kedua-dua elemen ini. Dia percaya dengan hatinya, yakin dengan hatinya, dan dalam masa sama dia menyatakan dengan lidahnya, menzahirkan, mengakui, memperakui iman itu dengan lidahnya. Barulah seseorang itu boleh dianggap sebagai beriman. Kecuali jika ada perkara-perkara yang menjadi uzur syar'i. Namun kalau tak ada uzur syar'i, dia mesti mengucap, mengungkapkan imannya itu. Wa imanu ahli samai wal ard la yazid wa la yanqus min jihatil mu'min bih. Wa yazid wa yanqus min jihatil yaqin wat tasdiq. Kemudian Abu Hanifah menyebut iman ahli-ahli langit dan ahli-ahli bumi tidak bertambah dan tidak berkurang dari sudut apa yang mereka imani itu. Dari sudut mereka sebagai seorang yang beriman. Di sudut mereka sebagai seorang yang beriman. Dan kita tahu di langit kita ada penghuni-penghuni yang terdiri daripada malaikat dan jin yang beriman kepada Allah. Dan di bumi kita tahu ada jin, ada manusia yang beriman kepada Allah. Iman mereka ini apabila sempurna ataupun lengkap tasdik dan takrirnya, apabila mereka meyakini dalam hati mereka dan mengungkapkan dengan lidah mereka, apabila berlaku perkara itu, maka ia dari sudut iman itu tidak bertambah. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi ini merujuk kepada hakikat keimanan, kerana apabila kita sebut tentang iman, dia mesti beriman kepada semua perkara yang patut dia imani. Dan tidak hanya beriman kepada sebahagian perkara ataupun kufur dengan perkara lain. Contohnya dalam konteks umat Islam, kita tahu kita perlu beriman dengan rukun iman yang ke-6. Yang 6. Ada 6 rukun iman yang kita mesti yakini dan percaya, dan kita kena ungkapkan kepercayaan dan keyakinan kita itu. Mengingkari mana-mana satu daripada rukun iman ini bermakna kita tidak lagi beriman. Seseorang itu hanya beriman apabila dia mengimani keseluruhan rukun iman itu. Jadi ini yang dimaksudkan apabila seseorang ataupun mana-mana ahli langit dan bumi beriman, maknanya dia mentakrirkan, meyakini tentang ke-6 rukun iman ini, maka dikala itu iman mereka itu sama. Tak akan bertambah, tak akan berkurang pada tahap sedemikian. Namun disebut juga oleh Abu Hanifah dalam teks yang seterusnya bahawa wal mu'minuna mustawuna fil iman wat tauhid mutafadiluna fi al-a'mal. Orang mukmin itu sama pada imannya dan pada tauhidnya, namun mereka berbeza pada amalan-amalannya. Ini yang kita nampak ada perbahasan di sana, ulama khilaf di antara apa yang dikatakan iman itu bertambah atau berkurang. Ada yang kata bertambah, ada yang kata berkurang, ada yang kata tak bertambah dan tak berkurang. Perbahasan di situ sebenarnya adalah suatu perbahasan yang bukan pertentangan yang menyalahi antara satu sama lain, cuma mereka memperkatakan dalam konteks-konteks yang berbeza. Dalam konteks ini Abu Hanifah menegaskan bahawa iman itu yang dikatakan bertambah dan berkurang itu dilihat pada tahap keyakinan dan pembenarannya. Maknanya keyakinan merujuk kepada perbezaan pada hujah dan pada asas keyakinan. Seseorang yang beriman dengan hujah yang umum berbeza dengan orang yang beriman dengan hujah yang lebih terperinci. Golongan yang beriman berasaskan akal semata-mata pastinya berbeza dengan golongan yang beriman berasaskan ma'rifatullah yang sempurna. Jadi di situ pertambahan, perkurangan itu pada kualiti keyakinan seseorang tentang apa yang dia imani. Yang penting seseorang yang beriman dengan hujah yang umum dan seorang yang beriman dengan hujah yang terperinci, kedua-duanya adalah beriman. Kedua-duanya sama dari segi
dalam konteks mereka ini kedua-duanya dianggap sebagai mukmin. Namun perbezaan di antara kedua mukmin itu kerana yang satu lagi beriman berasaskan hujah-hujah yang terperinci, yang dia pelajari, yang dia fahami. Namun yang seorang lagi beriman sekadar hujah-hujah yang umum. Dan ini yang kita lihat dalam konteks masyarakat dibahagikan kepada golongan awam dan sebagainya. Jadi seseorang yang merasakan dia masih lagi meyakini beriman dengan suatu iman berasaskan hujah-hujah yang umum, dia boleh mempertingkatkan keimanan, kualiti keyakinannya dengan terus mempelajari, memahami, sehingga kan keyakinannya itu bertambah. Begitu juga apabila seorang itu hanya beriman berdasarkan akal saja, dia boleh meningkat kepada suatu tahap keimanan yang lebih tinggi apabila dia mampu mempertingkatkan tahap makrifah, tahap pengenalannya kepada Allah SWT. Jadi itu di satu aspek. Dalam konteks pembenaran pula, berbeza dengan pembenaran yang merujuk kepada perbezaan penghayatan dan amalan. Kan? Orang-orang yang beriman dan beramal secara yang sempurna, pastinya kualiti imannya berbeza dengan orang yang sekadar beriman namun amalannya tidak sempurna ataupun dia tidak beramal secara yang istiqamah. Sebab itu dalam banyak hal amalan seseorang hamba itu dilihat sebagai penyempurna kepada iman. Ia adalah tanda keimanan seseorang itu sempurna ataupun tidak. Jadi di sini Abu Hanifah menegaskan hakikat iman itu sedemikian. Dilihat pada satu aspek, ia adalah sama, tak ada beza, tak ada bertambah, tak ada berkurang. Namun dilihat satu aspek lagi, yang melibatkan amalan, yang melibatkan penghayatan, pemahaman, dia berbeza. Jadi pastinya iman para Nabi berbeza dengan iman para sahabat. Dan berbeza dengan iman para tabi'in. Dan berbeza pada iman umat Islam yang lain. Tidak mungkin kualiti iman Nabi itu dikatakan sama dengan kualiti iman makhluk ataupun manusia lain. Namun, pada komponen perkara-perkara yang diimani sama. Nabi beriman kepada rukun iman yang 6. Makhluk ataupun manusia sekarang pun beriman dengan rukun iman yang 6. Para sahabat pun beriman dengan rukun iman yang 6 itu juga. Jadi dari segi itu tak ada beza. Tapi dari segi penghayatan, kualiti, keyakinan, amalan, itu berbeza di antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Teks yang seterusnya, sebagaimana saya sebut tadi, perbahasan tentang iman di sini dikemukakan dalam nak kaitkan ia dengan Islam. Abu Hanifah menyebut, wal Islamu huwa at-taslim wal inqiyad li awamirillahi ta'ala. Famin tariqil lughah farraqa baina al-iman wal Islam. Walakinna la yakunu imanun bila islamin wa la yujadu islamun bila imanin. Wahuma kadh-dhahri wa ma'al batn. Di sini Abu Hanifah menyebut perkataan Islam bermaksud penyerahan, taslim, ketundukan, al-inqiyad terhadap segala suruhan Allah SWT. Jadi seorang yang Muslim, seorang yang memeluk agama Islam, dia hendaklah serah dan tunduk kepada segala ajaran Allah SWT, segala tuntutan Allah SWT, segala suruhan Allah SWT yang disampaikan melalui Nabi dan Al-Quran. Hanya dengan adanya ketundukan dan penyerahan ini, seseorang itu layak disebut sebagai Muslim. Jadi dia dari segi bahasa, sebagaimana disebut oleh Abu Hanifah di sini, ada perbezaan literal kat situ. Kan Islam ketundukan, penyerahan, manakala iman adalah tasdiq dan takrir, yakin dan mengungkapkan keyakinan itu. Di samping amalan tadi yang merupakan penyempurna kepada iman. Dari segi bahasa kita nampak ada perbezaan di situ. Walakinna la yakunu imanun bila Islam. Tapi Abu Hanifah menyebut secara hakikinya tiada iman tanpa Islam. Begitu juga tiada Islam tanpa iman. Maknanya di antara Islam dan iman itu tidak boleh dipisahkan sebenarnya. Tak ada orang boleh mengaku bahawa dia itu Muslim tapi dia tak beriman. Ataupun seseorang itu mengakukan dia seorang mukmin tapi dia tak Muslim. Kan? Dari segi istilah, dari segi hakikatnya,
kedua-duanya itu ada kaitan, ada pertautan di antara satu sama lain. Ini umpama sebagaimana yang disebut oleh Abu Hanifah sebagai seumpama zahir dan batin. Satu itu zahir dan satu itu batin. Islam itu yang zahir, iman itu yang batin. Sesuatu yang batinnya memiliki iman, pastinya zahirnya akan terserlah penundukan dan penyerahan itu. Kan? Dan agama sebagaimana disebut oleh Abu Hanifah, wad-dinu ismun waqi'un 'alal imani wal islami wasyara'i' kulliha. Dan agama itu adalah suatu nama yang merangkumi iman dan Islam serta segala syariat itu keseluruhannya. Maksudnya perkataan agama merangkumi kesemua ini dan dia tak boleh dipisahkan antara iman dan Islam. Dan ini amat penting kerana apabila kita beragama, apabila kita nak menjadi seorang yang beragama, kita perlu seimbang, perlu lengkap, perlu sempurna aspek iman dan aspek Islam kita. Jangan kita memberati aspek iman sahaja tapi tidak menzahirkan ketundukan dan penyerahan kita terhadap segala suruhan Allah, ataupun sebaliknya kita hanyalah leka dengan hal-hal ibadat zahir tapi dalam masa yang sama kita mengabaikan aspek keimanan, keyakinan dan pengakuan tentang keimanan kita itu. Jadi ini adalah suatu kupasan yang ringkas tapi amat penting dan menarik bila mengupaskan hubungan di antara Islam dan iman, kaitan iman dan Islam dan apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai agama. Sebab agama perlu merangkumi kesemua ini dan tidak boleh memisahkan di antara keduanya. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks tradisi pengajian pun, ini juga menegaskan bahawa pengajian akidah dan syariat itu tidak boleh dipisahkan. Pengajian tentang iman, sama ada segi akidah, tasawuf dan sebagainya, tidak boleh dipisahkan dengan Islam yang merujuk umumnya difahami, dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat hukum hakam semata-mata. Jadi ini yang perlu difahami secara yang komprehensif.